Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk pengetahuan murid-murid, di bawah tajuk Perkembangan Agama Islam ini terdapat 5 lagi unit kecil, iaitu pertama, Perkembangan Agama Islam dari sudut akidah, kedua, Perkembangan Agama Islam dari sudut ibadah, ketiga, Perkembangan Agama Islam dari sudut akhlak, keempat, Perkembangan Agama Islam dari sudut muamalah, dan kelima, Perkembangan Agama Islam dari sudut qanun atau perundangan. Akidah merupakan perkara pertama yang ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Ustazah akan menerangkan kepada kamu mengenai tajuk Perkembangan Agama Islam dari sudut akidah. Perkembangan agama Islam dari sudut akidah. Pada kali ini, Ustazah akan menerangkan 2 tajuk kecil dalam tajuk ini, iaitu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada malaikat. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah dengan menerima pelbagai tekanan dan ancaman, tetapi tidak mendapat sokongan ramai. Islam berkembang pesat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah bertujuan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala dan mengembangkan agama Islam. Madinah merupakan tempat yang paling sesuai kerana penduduknya lebih memahami selok-belok agama, khususnya kaum Yahudi. Pada awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menekankan perihal akidah. Akidah merupakan tunjang kepada agama dan kekuatan umat. Akidah yang sahih dapat membentuk manusia bersesuaian dengan fitrah manusia yang sejahtera berhubung dengan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat serta qada dan qadar. Beriman kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyeru manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semasa kaumnya sedang berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka. Zaman ini dikenali sebagai zaman jahiliyah. Mereka menyembah batu, pokok, matahari dan berhala. Berhala-berhala yang mereka sembah diletakkan di sekeliling Kaabah. Dan berhala yang terbesar ialah Al-Lata dan Al-Uzza. Pada peringkat awal dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang, dimaki, dihina dan diancam walaupun sebelum ini kaumnya menggelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah, tetapi hanya lebih kurang 100 orang sahaja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam semakin mendapat sambutan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Akhirnya, pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya membebaskan kota Mekah daripada cengkaman kafir Quraisy. Setelah pembukaan kota Mekah, orang Islam telah memusnahkan semua berhala di sekeliling kota Mekah yang berjumlah 360 jenis berhala. Berhala yang terkenal ialah Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, Yaghusu dan Ya'uq. Islam semakin bersinar dan berkembang pesat setelah kota Mekah dibersihkan daripada perkara syirik. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala. Keimanan kepada Allah Ta'ala bukan hanya tertanam dalam hati manusia semata-mata,
tetapi membuahkan amalan dan cara hidup yang sempurna. Orang beriman dengan ikhlas akan menumpukan seluruh hidupnya untuk melaksanakan segala suruhan Allah Ta'ala, sama ada melalui perbuatan atau perkataan, di samping menjauhi segala larangannya. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap individu: beramal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan juga di akhirat, mengajak manusia ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran, berfikiran terbuka dan luas pandangan, berani menegakkan kebenaran. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap masyarakat: bebas daripada melakukan maksiat, menjauhi perkara yang boleh merosakkan keharmonian dalam masyarakat seperti mengumpat, memfitnah dan bermusuhan. Berfikiran positif terhadap masa depan umat Islam. Perpaduan umat dalam masyarakat semakin kukuh. Kesan beriman kepada Allah Ta'ala terhadap negara: berusaha membina tamadun berasaskan konsep fardu ain dan fardu kifayah, memakmurkan dunia dengan tamadun Islam yang cemerlang, pemimpin yang berwawasan, berfikir untuk kemajuan negara dan pembangunan rakyat, membina dunia ke arah keselamatan dan kemakmuran dengan membantu negara yang mundur. Beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang suci daripada dosa, yang dijadikan daripada cahaya. Malaikat Jibril telah menjadi perantaraan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada baginda. Ketika Nabi berusia 40 tahun, baginda sering mengasingkan diri di Gua Hira. Pada suatu malam, Jibril datang dan menyuruh baginda membaca. Jibril telah memeluk Nabi sebanyak 3 kali dan mengajar baginda membaca. Bermula dari peristiwa inilah Rasulullah SAW mengenali Jibril dan akan rindu kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya Jibril tidak datang. Malaikat Jibril sering bertemu dengan Rasulullah SAW apabila ada masalah ataupun menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan beriman kepada malaikat jelas dalam Al-Quran. Keistimewaan malaikat. Malaikat ialah makhluk unik yang dicipta oleh Allah daripada cahaya. Kejadiannya sangat berbeza jika dibandingkan dengan kejadian manusia. Kejadian malaikat bersayap dan boleh menjelma dengan rupa paras lelaki yang kacak serta berperanan sebagai utusan Allah Ta'ala dalam pemerintahan Allah Ta'ala yang maha luas ini. Keunikan penciptaan malaikat menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dalam mempelbagaikan rupa bentuk makhluk-makhluk ciptaannya. Malaikat adalah makhluk yang ditugaskan dan diutus khas untuk mengawasi dan membantu orang yang beriman dengan izin Allah Ta'ala. Tugas-tugas umum malaikat. Tugas umum malaikat ialah mendoakan orang mukmin yang beribadah, bertasbih dan beribadah kepada Allah Ta'ala, menyampaikan berita gembira kepada orang mukmin, menanggung arasy Allah Ta'ala, memohon supaya diampuni dosa-dosa orang mukmin yang menuntut ilmu, serta membantu dan menolong tentera Islam di medan perang. Malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat Jibril ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para rasul dan nabi. Jibril merupakan ketua malaikat. Malaikat Mikail ditugaskan menurunkan hujan dan mengatur pembahagian rezeki. Malaikat Israfil ditugaskan meniup sangkakala pada hari kiamat sebanyak 2 kali. Kali pertama menandakan kehancuran alam ini. Pada kali kedua pula menandakan bahawa manusia dihidupkan kembali. Malaikat Israel ditugaskan mencabut atau mengambil nyawa setiap makhluk yang bernyawa. Malaikat Munkar ditugaskan menyoal orang mati. Malaikat Nakir ditugaskan menyoal orang mati. Malaikat Raqib ditugaskan mencatat amalan baik manusia. Malaikat Atid ditugaskan mencatat amalan buruk manusia. Malaikat Malik ditugaskan menjaga pintu neraka, manakala Malaikat Ridwan ditugaskan menjaga pintu syurga.
Baiklah murid-murid, ini saja untuk kali ini. Bertemu lagi di lain masa. Untuk akhirnya, mari kita sama-sama membaca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin.